Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni Mukadimah nak terangkan mengenai nilai nombor. So, dalam video kali ni Mukadimah akan terangkan untuk 3 tahun. Okey, iaitu tahun 2, tahun 3 dan tahun 5. Okey, tahun ni Mukadimah ajar 3 darjah ni. So, untuk video kali ni Mukadimah gabungkan untuk 3 tahun. Okey, kenapa Mukadimah gabungkan? Sebab objektif kali ini adalah sama. Okey, yang pertama, objektif pertama. Objektif kedua. Okey, jom tengok apa yang Mukadimah nak ajar. Okey, so jom kita sambung. Objektif pertama kita ialah membaca sebarang nombor dalam perkataan. Okey, ni untuk tahun 2 Yang pertama 88. Okey, yang kedua 452. Yang ketiga 316. Yang keempat 807. Yang kelima 935. Okey, kita terus kepada objektif yang kedua, iaitu menyebut sebarang nombor dalam bentuk angka. Okey, macam saya kata tadi, untuk tahun 1, nombor yang paling besar awak akan jumpa adalah 1000. Okey, bagi sesiapa yang masih lagi ada masalah untuk menyebut nombor dalam angka, Mukadimah nak ajarkan satu cara yang senang untuk awak sebut. Okey, iaitu awak mestilah tulis nilai tempat bagi setiap nombor tersebut. Okey, nak senang kita mula daripada belakang. Okey, ataupun mula daripada kanan. Okey, ingat nombor paling belakang ialah sah. Depan sah ialah puluh. Bukan puluh saja, puluh. Saya tulis penuh lah. Okey, puluh. Okey, depan puluh ialah ratus. Okey, so macam mana nak sebutnya Mukadimah? Okey, kita sebut nombor dan sebut tempat. Sebut nombor, sebut tempat. Sebut nombor, kena sebut tempat ke? Tak. Untuk nilai sah, kita tak perlu sebut tempat dia. Okey, tempat hanya kita perlu sebut bagi yang berada di depan sahaja. Yang paling belakang tak perlu sebut, kita potong. Okay, so macam mana cara nak sebut? Caranya ialah sebut nombor dulu baru tempat. Caranya ialah 451. Okey, 451. Boleh Okey, kita ambil contoh yang kedua, 713. Okey, 713 bukan itu cara nak sebut nombor dalam bentuk angka. Caranya ialah, okey, macam tadi saya kata, kita tulis dulu nilai tempat di atasnya. Belakang kita mula dengan sah, depan sah puluh, depan puluh ratus. Saya pendekkan sahaja. Okay, so ingat, belakang sekali sah, depan sah puluh, depan puluh ialah ratus. Okey, so mari kita sebut nombor yang kedua, itu 710. 3 sah. Betul tak? Saya nak ingatkan, kalau nombor 1 berada di tempat puluh, dia tak akan jadi puluh. Kita ambil keseluruhan puluh dan sah, kita akan sebut belas. 13, nombor apa ni? 13 kan? Macam tu. Jadi tak akan jadi 103, tak. Dia akan jadi 713. Okey. Kalau 1 di depan, 1 berada di tempat puluh, kita akan terus ambil nombor yang berada di tempat sah dan kita sebut belas. 713. Boleh? Okey, kita terus kepada contoh yang terakhir, iaitu 6
sifar 3. Okey, macam mana nak sebut? Kita tulis dulu nilai tempat dia. Sa, puluh dan ratus. Murid-murid tolong ingat bahawa kalau sifar berada di mana-mana tempat, sama ada di tempat sa ataupun berada di tempat puluh, dia automatik hilang. Maksudnya kita tak perlu pun sebut. Kita tak perlu pun sebut 600 sifar puluh 3. Tak. Dia akan terus hilang. So, kita akan baca 603. Sa kita tak sebut Okey, boleh? Okey, kita teruskan kepada tahun 3. Okey, Muallimah ada bagi 5 contoh nombor dalam perkataan. Kita sama-sama baca. Yang pertama, 2006. Yang kedua, 1130. Yang ketiga, 3589. Yang keempat, 4230. Dan yang kelima, 9104. Nombor paling besar yang akan jumpa ialah 10,000. Okey, tu untuk tahun 3. Sebab tu kalau awak tengok 9,100, 9,000 dia bawah 10,000. So awak akan banyak berjumpa dengan nombor yang 10,000 dan ke bawah. Okey, sedikit tambahan untuk tahun 3. Untuk tahun 3, awak kena, lepas awak dah baca nombor dalam perkataan, awak kena tulis nombor berikut ke dalam angka. Daripada perkataan, jadikan dia dalam angka. So, macam mana? Okey, yang pertama awak kena tahu nilai tempat. Untuk mudahkan awak, kena tahu nilai tempat. Okey, macam tadi saya bagi tahu, nombor paling besar ialah 10,000, betul? Okey, so kalau kita mulakan nilai tempat daripada belakang, kita ada sa, puluh, ratus, ribu. Okey, kita buat sampai ribu je. Kenapa? Sebab memang kebiasaannya awak akan jumpa 10,000 dan ke bawah. Okey, ataupun kita boleh je letak sini juga 10,000. Okey, sebenarnya dah kalau sampai 1,000 pun dah cukup dah. Okey. So, kita tengok pada nombor 1 ni. Okey. Yang pertama dia kata 2006. Okey, mula gariskan dulu perkataan ribu. Okey, gariskan perkataan ribu. Okey. So, kita akan mulakan isi, mula isi daripada tempat ribu. Okey, kita akan mula isi pada ribu. So, dia kata 2,000, maksudnya 10,000 tak ada, betul? Okey, tempat ribu dia kata 2,006. Ratus tak ada, puluh tak ada, 6. Okey. So, sini adalah sifar. Dapat nombor dia. Okey. Yang kedua, 1,130. Ribu. Nampak Okey, garis ribu. Okey. So, yang ribu, 1,000. Maksudnya 1,000. 100. Ratus. 100 adalah 130. 30. Okey. Yang ketiga, 3,000. Gariskan ribu. Okey, dekat tempat ribu ialah 3,589. Okey, 110 sa. Cuma kita tak sebutlah sa. Okey. Yang keempat, 4,000. Okey, 4,230. 30. Okey, dan yang terakhir 9,000. Tempat ribu ialah 9,104. Puluh tak ada, maksudnya puluh adalah sifar. Okey, boleh faham
So ni adalah objektif kedua yang mana kita nak menyebut nombor dalam bentuk angka. Sama juga macam tahun 2 punya cara yang saya ajar tadi. Tuliskan nilai tempat di atas nombor berikut. Bermula daripada belakang. Mulakan dengan sa, puluh, ratus, ribu. Okey, jadi bila tempat sa kita tak perlu sebut. Bila nombor yang berada di tempat tersebut sifar, kita akan terus potong. Apa maksudnya? Maksudnya kita tak akan sebut dah nombor ni. Okey. So macam mana nak sebut nombor ni? 2780. Okey. Untuk nombor yang seterusnya, okey, sama juga kita tulis sa, puluh, ratus, ribu. Okey, boleh nampak kita tulis nombor. Tulis nilai tempat di atas. Nilai tempat sa kita potong. Kenapa? Tu nak kata yang kita tak perlu sebut nilai tempat tersebut. Okey. Kalau tengok 1 sifar 13. Okey, di tempat ratus adalah nombor sifar. Okey, jadi kita potong terus sifar dan tempatnya. Okey, apa maksudnya? Maksudnya kita tak perlu sebut nombor dia dan kita tak perlu sebut tempat dia. Okey, so kita sebut nombor ni ialah 1013. Adakah itu betul? Okey. Kalau nilai tempat puluh berangka 1, nombor 1, so kita ambil puluh dan sa. Okey. Kalau tempat puluh nombor 1, okey. Kita ambil kedua-dua tempat ni, puluh dan sa, kita tukar kepada belas. So kita ambil nombor di belakang 13. 1013. Okey. Okey, yang ketiga pun sama. Kita tuliskan nilai tempat di atasnya sa, puluh, ratus, ribu. Potong nilai tempat sa. Okey. Sekarang ni semua tempat ada nilai betul, tak ada yang sifar. Jadi kita sebut keseluruhannya 6,514. Adakah itu betul? Okey, tengok. Nombor 1 berada di tempat puluh, jadi kita ambil puluh dan sa, kita tukar kepada belas. Okey, jadi cara sebutnya ialah 6,514. Okey. Dan yang terakhir pun sama, sa, puluh, ratus, ribu. Okey, potong nilai tempat sa. Okey, potong tempat sa. Okey, potong tempat sa. Seterusnya kita potong tempat dan nombor sifar. Okey, jadi tinggal hanya 8,000. Itulah cara sebutnya. Macam mana awak sebut nombor tersebut? Macam itulah kita tulis. Okey, saya ambil contoh 1 dan 2 sahaja untuk kita tukarkan daripada angka kepada perkataan. Okey, macam tadi kita sebut nombor ni 2780. So samalah kita tulis macam mana kita sebut. Okey. So, ni nombor 1. Nombor 2, 1013. 1013. Okey, kita teruskan dengan tahun 5. Tahun ni awak akan berjumpa dengan nombor yang lebih besar, iaitu 1 juta. Kat sini maklumat ada berikan 3 contoh membaca nombor dalam perkataan. So mari kita baca sama-sama. Yang pertama, 125,070, 405,000, 103, 230,015. Okey, dan ini tambahan untuk tahun 5, yang mana bila awak kena tukarkan
kena tukarkan perkataan kepada angka. Sama juga macam tahun 3, kita buat nilai tempat dulu. Bermula daripada belakang, iaitu 10, ratus, nampak ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Okey, sebab nombor paling besar ialah juta, 1 juta. So awak akan biasa jumpa dengan ratus ribu dan ke bawah. Okey, kita ambil nombor 1. Okey, yang pertama kita asingkan dulu kumpulan ribu. Okey, asingkan dulu kumpulan ribu. So pada yang pertama ni kita cari dulu mana ribu. 125,000. Okey, gariskan ribu. Okey, jadi maksudnya nombor yang berada di depan dia adalah antara ratus ribu, puluh ribu dan ribu. Okey, dikata 100, maksudnya ini adalah ratus ribu. 100 adalah 100, 20, 25,000. Okey, dapat 125,000. Okey, untuk tempat atas ribu, ratus ribu, puluh ribu, kita tak perlu tulis ni bagi tak memeningkan awak. Hanya tulis ribu, puluh, ratus. Ni 10, ratus, ribu, puluh, ratus. Okey. So kita akan dapat 125,070. Ratus tak ada, so ratus adalah sifar 70. Sa pun tak ada. Okey, yang kedua, 405,000. Okey, 405. Puluh tak ada, maksudnya puluh ribu adalah sifar. 5,000. 103. 100. Puluh tak ada, iaitu puluh sifar 3. Okey. Dan yang ketiga, 230,000. Okey, gariskan dulu ribu. 230,000, maksudnya tempat ribu adalah sifar 30. 15, ratus tak ada. 15 macam mana? 1, 5. Okey, untuk tahun 5, caranya sama juga macam mana saya terangkan untuk tahun 2 dan tahun 3 tadi. Caranya adalah tulis nilai tempat di atas angka tersebut. Okey, dengan cara tu juga awak akan lagi senang untuk tulis dalam perkataan. Okey, so kita tulis dulu, mulakan daripada belakang 10, ratus, ribu, puluh sahaja. Tak perlu tulis puri, tak perlu tulis 10,000. Nanti awak keliru bila awak nak tulis dalam perkataan. So hanya tulis puluh dan ini adalah ratus. Maksudnya ratus ribu. Okey. So yang ni ada nombor, yang ni maksudnya 7, 3, 3, 2 sifar. Yang sifar ni kita potong. Apa maksudnya? Maksudnya kita tak perlu sebut nombor ni. Kita tak perlu sebut nombor dan tempatnya. Dan kita potong tempat sa. Okey. So caranya, cara kita nak sebut macam mana? 602,337. Okey. So kalau kita tulis dalam perkataan, okey. 602,337. Okey, dapat Okey, yang kedua. Yang kedua pun sama, nak senang kita tuliskan nilai tempat di atas 10, ratus, ribu, puluh, ratus. Okey, so cara bacanya ialah 368,224. Okey, boleh Sa ni kita potong. Maksudnya kita tak perlu pun nak sebut
sah. Tak. Kita hanya sebut 24. Matikan sampai 4 je. Tak perlu naik ke atas. Tak perlu sebut tempat dia. Okey, yang ketiga. Sama juga. Tuliskan nilai tempat. Okey. Sah kita potong. Tempat sah kita potong. Yang nombornya adalah sifar pun kita potong sekali dengan tempat dia. Okey, jadi yang ni tinggal. Oh, sorry. Untuk ribu, tempat ribu jangan potong. Walaupun dia adalah sifar. Okey, tempat ribu jangan potong walaupun nombornya adalah sifar. Okey. Puluh, ratus, contoh puluh, ratus. Puluh ni boleh. Ribu kena tinggal. Okey. So, cara bacanya ialah 200,339. Boleh Kalau contoh kalau potong ribu, awak akan baca 200,339. Betul tak? Salah kan? Jadi kita tinggalkan ribu. Tempat ribu kita tinggalkan, hanya potong nombor dia sahaja. Sifar tak perlu sebut. 200,339. Okey. So kalau kita tulis 200,000 339. Jangan tambah sah pula kat belakang. Salah jadinya. Okey. Okey, dan yang terakhir pun sama. Nak senang kita tulis nilai tempat di atas. Sah, puluh, ratus, ribu, puluh, ratus. Okey, sah, puluh, ratus, ribu, puluh, ratus. So, potong sah. Okey, yang ni kita potong sekali dengan tempatnya. Okey, so cara kita sebut ialah 522,034. Cara mudahnya adalah tuliskan nilai tempat di atas. Sah, tempat sah potong. Okey, yang mana nombornya sifar, potong nombor sekali dengan tempatnya kecuali ribu. Okey, kalau tempat ribu adalah sifar, hanya potong nombornya. Tempat dia tinggal. Okey, so itu sahaja penerangan Muallimah untuk kali ini. InsyaAllah pada kelas akan datang, Muallimah akan terangkan untuk tajuk seterusnya. Bye. Assalamualaikum.